Oh, rupanya saya dah kena tipu. YB, ada orang cakap kat grup Facebook, ekonomi kita semakin teruk. Betul ke? Macam ini, Carmen. Kalau kita nak tahu ekonomi kita baik atau buruk, ada macam-macam benda yang kita kena tengok. Contohnya, pertumbuhan ekonomi, kadar inflasi, kadar pengangguran dan jumlah pelaburan yang masuk. Dari sudut pertumbuhan ekonomi, selagi mana pertumbuhan ekonomi kita positif, maksudnya ekonomi kita sedang berkembang. Jika pertumbuhan kita negatif, maksudnya ekonomi kita bermasalah. Carmen, kenapa berdiri? Cepatlah duduk. Tapi YB, kenapa tahun lepas pertumbuhan ekonomi kita 14.2%, tapi tahun ini 3.3%? Carmen tahu tak macam mana kita dapat angka-angka kadar pertumbuhan ekonomi? Tak tahu. Okey, Mai, saya explain. Untuk mendapatkan kadar pertumbuhan ekonomi suku ketiga tahun ini, kita kena bandingkan nilai GDP suku ketiga tahun ini dengan nilai GDP suku ketiga tahun lepas. Ada yang tanya, kenapa kadar pertumbuhan ekonomi suku ketiga tahun 2022 mencecah 14.2%? Ini adalah kerana nilai GDP untuk tahun sebelumnya adalah rendah. Malah pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 adalah negatif, iaitu negatif 4.5%. Ekonomi kita menguncup ketika itu. Oleh sebab nilai GDP suku ketiga 2021 jauh lebih rendah, maka kita lihat kenaikan peratusan yang lebih tinggi pada tahun 2022, iaitu 14.2%. Ini adalah dipanggil low base effect. Kadar pertumbuhan ekonomi bagi suku ketiga 2023 pula adalah 3.3%. Ada yang kata 3.3% adalah lebih kecil daripada 14.2%. Tapi sebenarnya, kalau kita bandingkan nilai GDP untuk suku ketiga tahun 2023, ia adalah lebih tinggi daripada tahun 2022. Ini dipanggil high base effect kerana GDP tahun sebelumnya sudah pun tinggi. Oh, rupanya saya dah kena tipu. Selepas saya dengar penjelasan YB, saya rasa saya dah semakin pandai. Wah, dah pandai. Bagus. So, lepas ni kamu kena explain benda ni kepada orang lain. Jalan terus.